Okay, Assalamualaikum semua, selamat datang dan selamat kembali ke Slack Gentleman. Untuk video kali ni, aku nak buat lagi satu mesin. Nama dia adalah Sharon 1. Untuk korang yang nak try buat mesin ni, aku boleh akan letak link kat bawah. Dan korang boleh try lah. Sekarang ni, jom kita tengok macam mana aku dapatkan root mesin ni. So macam biasa, first kita fp scan-l. Lepas tu tengok fconfig kita sekali, jangan lupa benda tu. Fconfig okay, 10.3 ni kot. So jom try nmap -v untuk verbose, sv untuk check version, sc untuk script, and then -p dash 172 20 10.3 itu IP kita nak lah, and then 6 ni untuk output file lah. Lepas tu nmap.txt. ok, korang nampak kat situ dia tulis discover open to port 80 dengan port 22. Port 22 adalah untuk SSH dan port 80 adalah untuk HTTP. ok, so port 80 jom kita buka. Ni aku dah buka awal pentest dengan PTWS dengan GTL4B kalau aku nak pakai sekejap lagi. 172.20.10.3. ok, ni page biasa kot. Jom kita tengok dia punya page source lah. Aku recommend korang kalau dapat apa-apa website, web page yang time korang buat pentest lah, aku recommend korang untuk buka dia punya source code lah. Sebab kadang-kadang ada developer dia letak credentials ataupun ada certain information yang korang boleh guna untuk dapatkan exploit. Tapi macam yang ni, aku rasa ni biasa punya lah, sebab aku tak nampak clue kat sini. Tapi yang aku tahu, hampir setiap website ada dia punya directories lah. So jom kita tengok, aku tunjuk kat korang macam mana nak cari method aku lah, macam mana nak dapatkan directories. Ada dua lah yang aku tahu, dep http 72.20.10.3. lagi satu depbuster. ok, kenapa aku pilih dep dengan depbuster untuk video kali ni lah. Aku nak tunjuk korang, maksudnya ada dua yang korang boleh guna. First, dep yang menggunakan command line sahaja, ataupun depbuster yang menggunakan GUI. So tak kisahlah, ikut korang nak pilih yang mana. ok, so yang ni lambat sikit sebab dia baru run. Jom kita tengok yang dah siaran tengah run ni. Kita tengok pada atas ke bawah lah. ok, ni yang tadi kita masuk tadi, index.html tu adalah satu front page lah. Bila kita masuk mana-mana website, dia akan masuk index.html dulu lah. And then dia ada Joomla dengan test. Lepas tu ada Joomla admin apa semua. Ada lagi apa-apa tak? Ada Joomla kebanyakannya Joomla. So aku boleh agak lah, dia punya content management system dia adalah Joomla. So jom kita tengok apa boleh buka kat situ. Yang aku nampak dia ada dua, sebab dia kata test dengan Joomla. So kita try buka dua-dua lah. Joomla, yang sini tadi test kan. Jom kita tengok. ok, dekat dalam test ada password. Macam tadi aku cakap, kalau ada apa-apa jangan lupa check source. ok, ada admin dengan password. ok, aku recommend korang ambil benda ni, and then kita nano user pass.txt. kita kena simpan semua semua credential kita dapat. Aku recommend untuk korang simpan satu file lah. Benda ni boleh bantu korang lah nanti, sebab kadang-kadang kita ada benda yang kita nak try dengan username password, sebab and then lagi details, lagi teliti nampak kalau korang letak dalam satu file lah. Baru cakap dah ada login form. Try lah, admin password dia. Copy,
paste. Tu je. Sekejap tengok balik. Apa lagi ada? Jumlah administrator. Jom kita try masuk jumlah administrator tu pula. Okey, ada lagi. Admin paste. Okey. Bila aku nampak macam ni, bila aku nampak content management system, aku dah masuk sebagai dia punya control panel ke, dia punya configuration lah, sebagai admin lah. First korang kena cari template dia ni. Okey, sebab apa? Dekat tempat template lah kita boleh apa nama? Orang cakap upload kita punya reverse shell ke apa-apa. So sekarang kita nak upload reverse shell kita. Kita cari template punya extension ni. Jom kita tengok. Ni bila ada PHP, boleh upload PHP macam ni, korang boleh upload korang punya reverse shell lah. Admin, tapi aku lagi suka copy paste je lah. Tak apa, copy paste admin.php. Aku paste satu file admin.php. Ok, ifconfig, korang jangan lupa IP korang 10.4 cd tools ls cat prs.php. Okey, kalau untuk korang yang nak tahu PRS tu apa benda, aku ringkaskan senang sebenarnya. PHP reverse shell. PHP reverse shell ni function dia untuk apa? Korang trigger PHP file ni dekat website tu, dekat mesin tu, and then dia akan bagi korang satu piping ataupun satu jalan yang korang boleh guna control dekat korang punya komputer. Okey, so jom kita tengok lah. Apa yang aku cakap ni kan, dia macam ni function dia. Sekejap. Okey, ambil ni. Okay, sebelum korang nak trigger benda ni, jangan lupa korang kena buka port. Jom buka port dulu, port listener. Okay. NC-NLVP 1234. Itu kena ikut pada korang punya yang korang buka tadi lah. Macam tadi aku letak dekat template tu, dekat aku punya admin.php tu, aku letak port dia 1234 lah. So korang kena sama dengan yang tu lah. Okay, NC ni adalah netcat, NLVP ni adalah untuk kita listening port lah. Listening on tu. So kita buka kat sini, kita trigger kan. Kalau korang pasal sini tadi, ini adalah template base 3 kan. Nama file adalah admin.php. So kita buka benda tu kat sini. Jomlah template base 3 admin.php. Okay, kita tengok dapat tak. Kalau korang tengok ada dollar sign ni, maksudnya korang dah berjaya dapat reverse shell lah. So sekarang ni apa yang aku recommend untuk korang buat adalah kita kena stabilkan shell ni. Sebab bila reverse shell ni, dia maksudnya pakai connection yang agak tak stabil lah. Dan macam-macam boleh kacau lah korang punya command ke apa. So ini cara nak stabilkan shell lah. Python-c, aku tak ingat command dia. Sekejap. Import pty pty.spawn bin bash. Ok, bila korang tengok macam ni, maksudnya dalam mesin ni tak ada Python. So kita kena boleh cari lagi satu, iaitu kita gunakan Python 3. Means dia tak ada Python version tu, kita try guna version lagi satu lah. Okay, so kalau korang tengok kat sini, dia dah ada keluar macam ni. Dari dahulu dia kata add Shenron apa semua. Itu maksudnya korang dah ada shell yang ok lah. Cuma aku lagi suka kalau ni cara yang Sifu aku ajar lah. Tekan Ctrl Z,
and then korang tekan sty raw dash echo, and then korang masukkan fg, and then masuk export term sama dengan x term, and then ini korang dapat yang more stabilized orang kata apa, shell lah. So biasa aku akan masuk cd home dululah. So, untuk aku tengok apa nama siapa user kat sini, siapa user yang ada dalam mesin ni lah. Tak boleh masuk pun tak boleh masuk. Sekarang ni kita tahu ada dua user, Jenny dengan Sharon. Nano user pass Jenny dengan Sharon. Ok, so sekarang ni kita dah try masuk yang tak boleh dekat home. Kita try tengok dekat var. Var ni adalah satu tempat kalau untuk developer apa semua, memang kebanyakannya kat sini lah. Ok, benda yang selalu aku check ada 3: mail, OPT dengan www lah. www tempat website lah sebenarnya. Ok, jom kita tengok mail dulu kot. cd mail ls-la, tak ada apa-apa. cd opt ls-la, ada password. Jom kita try tengok password. Tak boleh. Ok, kena ingat password ada kat cd var opt. Ok, so jom cd dot. Kita try masuk dekat www html ls-la. Ok, kalau korang tadi ada 3 file. Index.html tadi yang kita first tadi kita masuk, dia keluar info page, and then dia keluar Joomla. Joomla tadi yang kita dah buka tu tadi, tapi itu adalah content management system dia. Test tadi adalah yang ni kot, yang ni. Ini adalah test. Nampak dia tulis test. So ni aku expect ni Joomla lah. Dalam Joomla ni ada macam-macam lah. So jom kita buka Joomla lah. Itu apa, kita buka satu, tak ada hal. ls. Nampak dari password saja. Kalau cd Joomla ls. Ok, korang nampak tak ada configuration file? Sebab apa? Kebanyakannya kalau content management system, dia akan ada configuration file. Dekat dalam configuration file ni selalunya ada orang kata apa, user information yang korang boleh pakai lah. Main public mail from, tak ada apa-apa. Secret. Ok, database, jom database. Ini ada password. My password is not, ni apa benda tak, aku copy tak sini lah. Ok, ni dia sama username dia Jenny. Ni tiba dia bagi password macam ni kan. Aku akan try su Jenny dulu, sebab kita dah confirm tadi ada user Jenny ni dekat dalam komputer ni. Dia akan minta password. Kita letak password ni, boleh tak? Ok, boleh. Bila korang dah boleh macam ni, ok, ada banyak cara korang boleh buat. Tapi aku tadi selalunya aku akan sudo -l dulu lah. Ok, kalau korang nampak dekat sudo -l kali ni, dia tunjuk macam ni, dalam kurungan Sharon user bin cp. Ok, untuk korang yang tak tahu cp tu apa benda, cp tu adalah command dengan Linux untuk copy file. Maksudnya korang boleh copy barang sebagai kayaknya user Jenny ni dia boleh copy file sebagai Sharon gunakan sudo. So, kalau dia nak guna sudo sebagai Sharon boleh. So kita kena guna benda ni untuk dapatkan root lah. Tapi jom kita kena tengok dulu apa benda yang kita nak copy. Aku nak kena tengok jugalah dulu dekat dalam apa tadi, ada dua dekat dalam user file dia lah. cd cd home ls cd Jenny ls-ak. Ok, ada SSH sebab memang mesin ni ada SSH sebab dia boleh buka tadi port 22 ada kan. Kita try masuk SSH lah. SSH Jenny 72.20.10.3 kan. Yes. Ok, nampak tak? Alamak, bila dia ada permission denied public key, maksudnya apa? Kalau tak betul aku cakap ni, sekejap kita try masuk ls cat non host. Ok, kalau macam ni maksudnya apa? Dekat dalam machine kali ni
Dia cuma bagi connection SSH daripada PC yang dia dah tulis dalam ni je saja, public key saya. So kalau dalam non host ni ada public key dia, baru dia bagi kau access dia punya connection SSH. So kita kena buat apa? Jom kita kena masukkan kita punya public key dekat dalam dia punya non host. Tapi aku tak suka sangat pakai non host, so aku nak buang non host dia. Keygen SSH, sekejap silap, SSH keygen -t, tak silap aku, -t RSA. Ok, command ni adalah untuk apa? Kita nak create satu public key kita dekat dalam SSH yang menggunakan RSA lah. So kita cat benda ni. Okay, so kita remove yang non host ni. Aku lagi suka pakai authorize key. Okay, so korang copy benda ni, SSH RSA, copy. Okay, untuk korang yang tak faham benda ni, dia macam mana tau? Kiranya korang dalam rumah, and then korang cuma ada teropong, korang boleh tengok siapa yang ketuk pintu. Kalau korang kenal, baru korang bagi masuk. Macam tu lah. So kita sekarang kita buat apa? Kita dah ada dalam rumah tu, kita letak kita punya information pengenalan dekat dalam rumah tu, supaya orang yang dalam rumah tu kalau nampak kita dekat luar, dia bagi masuk. Lebih kurang macam tu lah. Aku nak bagi korang faham lah. Itu in layman term lah. Layman term macam tu. So jom kita press key. So kena change mode 600 tak salah aku, 600 authorize key. Clear. So kita try lagi sekali je ni. Okay, dah boleh masuk. Bila dah boleh masuk macam ni, kiranya kita punya tadi yang non host tu berjaya lah. Okay, aku ingat ada satu file tadi dekat var opt tu. Jom kita buka. Tak boleh juga. So aku rasa file ni Shenron punya lah. Okay, so Shenron, yang ni clear jap. Yang ni kita try SSH sebagai Shenron pula. Aku nak tahu saja dia punya orang apa, dia boleh SSH tak. Maksudnya kita kena buat benda yang sama tapi dekat Shenron. Sekarang ni kita tak boleh access Shenron punya kita tak boleh access file Shenron sebagai Shenron. Tapi kita jangan lupa tadi kita dah ada sudo -l. Dekat sudo -l ni kita boleh copy file sebagai Shenron menggunakan sudo melalui Jenny. So jom kita buat benda tu. cd temp cd tmp nano authorize key authorize key. Okay, apa beza change mode 600 dengan change mode 777? Change mode 600 ni aku bagi kegunaan dia hanya untuk Jenny saja, user saja. Sedangkan change mode 777 ni adalah untuk semua sekali, sama ada dia root ke, user sekali ke, group ke, sama ada dalam satu group dia boleh gunalah. So jom sekarang ni kita dah ada authorize key ni. Kita nak kena copy benda ni, kita kena masukkan dekat dalam folder sebagai Shenron. So kita buat sudo -u menunjukkan kita set user sebagai Shenron. And then command apa yang kita nak buat tadi, cp file apa yang kita nak copy, authorize key dekat mana? Aku agak dekat home. Ini sebab ini adalah satu format lah. Kita punya SSH dekat situ, Shenron.ssh, enter. So kalau jadi kita boleh SSH sebagai Shenron. Bila dah boleh SSH sebagai Shenron, maksudnya kita dah dapat lah user punya, kita dah boleh buka. Aku rasa tadi dah boleh buka lah yang var opt tadi. Aku geram juga bila ada file tak boleh buka ni sebenarnya. Check password. Okay, so kita dah dapat password Shenron.
Okay, so bila dapat password macam macam ni, jom kita try sudo -l. Okay, so dia boleh run apt. Dia boleh run user bin apt. Macam apt ni aku tak tahu sangat apa benda. So bila benda yang aku tak tahu sangat, aku tengok kat GTFO bin lah. Apt. Okay, apt ni aku tahu, yang aku tahu setakat ni guna untuk update. Tapi aku tak tahu apa yang nak, macam mana benda ni boleh jadikan shell, dapatkan root. So kita guna je lah. Okay, bila korang dapat hashtag tu, aku dah senyum rasanya. Sebab apa? Dah dapat root. Okay, tahniah, korang dah dapat root. So kalau korang, ini aku tunjuk cara begin. Aku rasa ni dah sampai method level beginner lah. Sebab dia ada flow, and then bagi aku seronok flow dia macam ni. And then aku rasa dia tak begitu challenging lah. Tapi dia ada flow yang bagi aku nice lah. Tak ada, bukan terus direct lah. So aku suka machine macam ni. Kalau korang ada suggestion untuk next machine yang patut aku buat, and then kalau ataupun korang ada teknik-teknik suggestion lain yang boleh aku pakai, kita boleh kongsi sama-sama, jangan lupa lah korang boleh terus komen kat bawah. Aku akan tengok satu-satu. And then kalau korang enjoy dengan video-video macam ni, jangan lupa like dan subscribe. Thanks. Assalamualaikum.